Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, malam ini kita sekali lagi bersama-sama dalam santai bersama kami. Biasanya kita adakan waktu petang Khamis, tapi malam ini kita buat malam Jumaat petang Khamis malam atau Kelantan malam Jumaat. Pasal tadi ada masalah sikit. InsyaAllah pada hari ini saya bersama dengan Datuk Muhammad Zudi akan membincangkan dengan tajuk pendidikan iman dan akhlak anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pada penonton sekalian, masalah pendidikan anak-anak, terutama zaman kanak-kanak, selalu penting. Kita nak tanya Datuk malam ini sebab ada teori mengatakan antara umur awal sampai umur 12 tahun lah terbentuk watak, karakter, macam-macam lagi. Lepas tu dia menambah, menyempurnakan lagi. Tapi sebenarnya terbentuk watak tu pada awal. Jadi sebagian masyarakat kita tidak mengambil berat tentang zaman kanak-kanak. Padahal pepatah Melayu mengatakan meluntur buluh waktu rebung. Dan juga hadis Nabi pun mengatakan anak-anak itu seperti kain putih. Ibu bapa lah mencorakkan warna. Jadi Yahudi ke, jadi Kristian ke, jadi Islam ke, dari manusia fitrah. Dan sebab itu kita melihat pembentukan kanak-kanak ni selalu amat penting pada awal kanak-kanak. Terutama bila kita menekankan soal-soal yang lebih abstrak. Soal iman, soal akhlak. Terutama sekarang ni anak-anak cepat mendapat maklumat sekarang ni. Dah banyak macam-macam soalan yang dia tanya. Datuk, kita dari teori pendidikan lah. Minggu lepas kita kata waktu ibu mengandung tu dah dia belajar. Dia dengar apa-apa dan juga psikologi ibu, emosi ibu bapa tu memberi kesan kepada anak-anak dalam perut lagi. Dah keluar tu, terutama saya nak tengok waktu umur awal sampai umur 12 tahun. Saya sendiri, saya ingat pengalaman dulu lah, zaman kita kecil dulu. Saya tak ingatlah masa kecil kita, tapi saya ingat ketika kita dah berusia 5 tahun lah, saya ingat kita mula berfikir. Saya ingat sekali saya fikir, lepas pada dunia ni hujung tu apa dia benda? Kita tak ada jawapan waktu tu. Sebab kita ingat dunia ni macam tika. Hujung pada tika tu apa dia? Saya kata kosong ke apa ke? Nak tanya orang pun kita tak tahu. Saya ingat saya waktu umur 5 tahun lah mula berfikir benda-benda gitu. Macam mana Datuk, selain daripada teori dia, pengalaman Datuk lah, didik anak-anak, cucu dia, yang waktu kecil ni bagaimana kita nak tanam iman. Dalam Islam pun umur 7 tahun tu suruh sembahyang. Masyarakat kita mengajar Quran, mengajar sembahyang, benda-benda asah halal haram pun kita dah mula tunjuk mereka benda yang basic. Boleh mula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita campur-campur lah ya. Campur-campur. Ini orang panggil pendidikan awal ni. Pendidikan awal. Jadi laisal mar'u yuladu alima. Seorang itu akan lahir sebagaimana dalam hadis Rasulullah sebagai satu benda yang tidak ada corak. Tidak ada corak. Jadi fa'abawahu, maka dua ibu bapa lah yang mencorakkannya. Jadi mengikut orang-orang psikologi, dia ada 3 aspek sebenarnya dalam hidup manusia. Satu aspek fisiologi dia. Aspek fisiologi dia dari segi misalnya bagaimana dia membesar dari segi fizikal, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil wazifatul a'dha, fungsi dia punya tubuh badan dan sebagainya. Kemudian dia panggil kognitif ataupun akal pemikiran dia berkembang macam mana. Kemudian emosi. Jadi
orang kata seorang manusia yang itu kita kata stabil tu ialah orang yang mengalami perkembangan yang sejajar antara tiga ni. Kalau dia dari segi fisiologi saja dia membesar, maka dia cepat besar dari segi bodinya. Tapi kadang-kadang dari segi pemikiran dan emosinya dia terbantu. Dia kata autism. Kata saya ambil satu contoh lah autism. Autism ni dia dari segi emosi dia tidak berkembang cepat. Jadi bila emosi dia tidak berkembang, walaupun dia cerdik dari segi pemikiran, tetapi dari segi emosi dia macam budak-budak. Sebab tu dia ada yang cepat terganggu, ada yang kurang confident, ada yang apa semua sekali. Oleh kerana itu, ibu bapa sebenarnya apabila mendapat anak, dia perlu faham awal-awal apakah yang ada pada anaknya itu dan apakah yang perlu dia tampung supaya anak dia tidak mengalami kekurangan di mana-mana aspek. Kadang-kadang kita tak tahu. Jadi kita perhati sekarang ni, yang peliknya sekarang ni, saya pun pelik. Budak-budak sekarang ni kan, dia macam lebih cepat dia punya belajar nak banding dengan zaman kita dululah. Zaman kita dulu. Ada kemungkinan kerana stimulasi di luar tu lebih menarik. Dia panggil distimulate ni, kita berfikir kerana ada sesuatu yang mendorong kita berfikir. Kalau tidak ada pendorong supaya kita berfikir, maka kita tak berfikirlah. Sebab tu orang kampung, dia fikiran dia sangat lembab, slow. Dia tidak aktif sebab dia tengok semua bila dia lahir itu semua di hadapan dia. Zaman kita kan, kita di kampung, orang petani, jadi semua tu statik, dia begitu, maka itulah pemikiran kitanya. Tidak dirasuk oleh perkembangan yang cepat. Tapi bagi orang di bandar, kalau pergerakan dalam bandar tu cepat, maka pergerakan itu merasuk kita supaya cepat berfikir. Jadi kerana itu sekarang ni, budak-budak dia lahir itu, saya rasa pengaruh media terlampau banyak. TV-nya dengan alam sekitar dan sebagainya. Oleh kerana itu, apabila kita sebagai seorang Muslim, kita nak fikir tentang bagaimana kita nak menjadikan generasi kedua kita tu, generasi anak-anak kita tu sebagai generasi yang beragama dan sebagainya, kita kena hati-hati peringkat awal ini supaya kita pendidikan awal ini selaras antara apa yang kita nak dan apa yang kita boleh bagi dan sekitaran tu boleh bagi kepada orang tu. Jadi mendidik suatu kefahaman secara yang tertentulah. Itu masalah kita ni. Ya Datuk, kalau benda amalan kita tengok lebih senang. Misalnya daripada kecil lagi kita ajar sembahyang, ajar cara makan, ada suruh berpuasa, umur 5 tahun dah puasa sekarang ni. Budak-budak. Tapi kalau benda-benda yang kita kata abstrak lah, kita kata rukun Islam, tu senang lah kita nak ajar. Tapi kalau rukun iman tu macam mana budak-budak peringkat awal ni kita nak supaya dia mudah? Saya rasa mungkin kalau kita fikir rukun Islam, rukun iman tu tak berapa sesuai mungkin dari segi pemikiran tu. Yang sebenarnya yang sangat penting ialah sistem nilai. Maknanya kita mendidik budak-budak kita tentang sistem nilai. Itu sistem nilai itulah yang kita katakan rukun iman, rukun Islam tu. Tapi tidak dalam bentuk yang kita kata Islam ni sekian 1, 2, 3, 4, iman tu 1, 2, 3, 4. Tetapi saya nak sebut macam mana? Sistem nilai ni maknanya macam ni. Kita katakan warna. Warna apa yang paling baik?
Jadi budak-budak kata warna paling baik itu merah lah tak? Jadi adakah semua warna merah tu bagus? Adakah semua warna hijau tu begini? Adakah semua warna tu? Jadi kita menanam sistem nilai dalam kepala budak-budak tu, maknanya kalau iman tu benda abstrak lah kan? Benda abstrak tu bagaimana kita menanam satu sistem nilai dalam kepala budak-budak tu bahawa hidup ini adalah sesuatu yang cukup unik. Itu susah lah. Susah. Sebab tu kita kena berkawan sebenarnya dengan anak, dengan cucu. Kita berkawan dan kita mengikuti dia punya perkembangan dari segi kognitifnya, dari segi emosinya, dari segi fisiologi. Jadi kita menampung sistem nilai, maknanya bagaimana kita perlu menentukan sesuatu sama ada baik atau buruk. Baik atau buruk tu dia tidak boleh kita bagi tahu ini baik, ini buruk. Kita kena bagi pengalaman kepada dia. Kena bagi pengalaman kepada dia. Misalnya kalau tak boleh, tak boleh. Jadi tak kurang pengalaman. Biar dia mencuba. Biar dia mencuba, dia jatuh sekali, dia rasa sakit. Kemudian dia pegang benda yang itu dia rasa sakit. Kalau dia pegang ni, makan ni, letak rasa pahit, ni sedap, ni manis. Jadi biar dia berhadapan dengan situasi, itu yang kata-kata yang stimulate dia punya pemikiran, perasaan, emosi dan sebagainya. Saya tertanya-tanya sejak daripada dulu lagi. Apa beza orang kita dengan kata orang Arab lah. Orang Arab tu biasa kita baca daripada Imam Syafi'i sampai ke zaman sekarang ni. Umur 9 tahun tu dah hafal Quran semua. Umur 10 tahun tu biasa lah. Dah semua orang Arab macam tu kan. Kita tengok zaman Ibn Sina dari mana pun selalu. Bila dia dapat anak masa tu, dia berserah kepada guru lah. Guru dia panggil muadib. Muadib kan betul. Apa dia pesan supaya mengajar Quran, cerita pahlawan-pahlawan, cerita macam-macam lah. Tapi kenapa kita, tradisi kita, apa Quran ni dah remaja, dah tua, dah berhafal. Jadi kenapa? Macam di India, macam ni orang kata cepat juga. Tahun 2 tahun dia semua dah hafal sebuah Quran. 6 bulan pun dah hafal Quran. Benda-benda yang positif yang kita boleh belajar pada bangsa lain. Ya, betul lah. Mungkin terhenti atas budaya sesuatu masyarakat itu, budaya itu. Mungkin kita kata orang ni hafal Quran. Maknanya dia fokus. Dia fokus kepada satu aspek yang tertentu. Misalnya dia fokus ada pembangunan minda tu, kognitif dia tu kan. Dia fokus maknanya dari segi emosi dia, dari segi pemikiran dia fokus kepada Quran tu, maka dia bolehlah mana sistem tubi. Tak tahulah. Saya lah. Latih tubi. Dia fokus kepada sesuatu benda tu, maka dia boleh jadi. Sebab tu orang kata zaman Fir'aun lagi, zaman Fir'aun tu dia rupa-rupanya dia beranak dalam air. Dia beranak dalam air. Masa tu. Sekarang ni sebab dia beranak, maknanya supaya budak tu terus kuat. Jadi sekarang ni pun ada orang perubatan-perubatan moden kan, banyak dia mencadangkan supaya kita beranak dalam air tu anak kita lebih cepat. Katanya di negeri China sampai sekarang ni pun dia melatih orang dia nak ahli sukan nak jadi gapo, perenang. Ini latihan daripada kecil lagi. Kemudian pelari ini, kemudian begini. Itu cara dia melatih. Dia boleh buat sebab rakyat dia banyak. Jadi negara dia negara sosialis macam tu boleh. Jadi maknanya awal-awal lagi kita dah tumpu pada macam ni. Jadi oleh kerana itu mungkinlah kita faham orang zaman dulu budayanya ialah nak tumpu pada sesuatu aspek tertentu, maka orang itu menjadi seorang hafiz sejak daripada kecil lagi lah. Tetapi kita perlu ingat pada waktu itu yang mengganggu kestabilan emosi hidup mereka itu tidak banyak. Tapi sekarang ni yang menjadi masalah kita bila budak tu lahir,
dia lahir dalam satu persekitaran yang berkecamuk. Jadi bila dia lahir dalam persekitaran yang berkecamuk, kita nak wujudkan satu persekitaran yang bersih untuk dia tu, perlu kepada satu usaha yang cukup-cukup gigih lah. Dia lahir-lahir dah bunyi TV dah kat telinga dia. Lepas kita azan nak apa semua sekali tu, mula-mula dia tengok TV. Zaman dulu kata mula-mula dia boleh sebut. Kalau kita belajar psikologi, Qaul Qadim lah, kan, old school apa semua sekali. Mula-mula dia boleh sebut ma, dia boleh sebut pa. Sebab tu kata-kata ahli psikologi, dia kata bahasa dunia ni yang sama, mama. Bahasa Melayu mama, Arab, English, Cina, India pun mama. Itu bahasa yang mula-mula sekali. Mama, papa, benda-benda macam tu. Jadi itu mula-mula jawab. Tapi sekarang ni dia diserang oleh suatu, kita katakan, kemajuan teknologi dan langit terbuka yang melahirkan satu persekitaran yang sangat berbeza. Oleh kerana itu generasi muda sekarang ni, dia punya perasaan, dia punya pemikiran, dia punya emosi, malah teologi pun, cara nak makan, dari segi fisiologi pun dia nak pakam ni, nak game gini, tak serupa kita zaman dulu. Sebab desakan hidup semasa tu dah berbeza. Dia punya selera, taste, tak serupa. Memanglah sekarang ni, malah saya dengar daripada kampung. Dia kata buah-buah manggis berlambak. Budak-budak tak makan buah manggis sekarang. Oh gitu ni? Buah rambut tahu dia ingat ni buah-buah kayu, buah-buah hutan. Ya. Sampai berpokok tu sampai berlambak. Kenapa tak jual? Dia tekan jual mahal. Jual RM20 sekilo. Saya di kampung sekali buah berlambak, budak-budak tak makan. Ya. Ini satu lagi. Dari hadis Nabi. Hadis Nabi sebut supaya Ali karramallahu wajah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, adibu auladakum ala salasi khisalin. Hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baitihi wa tilawatil Quran. Jadi dalam kita punya zaman kanak-kanak ni, supaya diajar kasihkan Nabi, cintakan keluarga Nabi, baca Quran. Kita baca Quran sajalah. Saya rasa benda ni memang berkesan. Saya ingat kita dulu belajar sekolah Arab, zaman budak dulu dia 1 dia 2 tu. Ayah mengajar tentang perang zaman Nabi. Dia buatlah bunyi-bunyi macam askar berjalan. Sampai sekarang ni kita ingat lagi makna cerita Nabi perang, cerita macam-macam. Ada orang tua-tua kita dulu, biar nak tidur tu, nenek-nenek kita bercerita sambil nak tidur tu. Cerita Zubaidah lah, cerita Raja Zulkarnain. Sekarang ni bahawa benda-benda tu dah tak ada dah. Sebab sekarang ni anak-anak terdedah kepada YouTube, nyanyi, nasyid, macam-macam benda yang lebih advance lagi lah. Ya, betul. Dia itulah, dia kalau dalam pendidikan awal, maknanya fungsi bercerita. Jadi macam bercerita ni, dia memberi suatu nilai dalam hidup dia. Bagaimana kalau macam ni jadi macam ni, macam ni macam ni. Mana sesuatu yang tidaklah kita bagi arahan, kita sumbat di hadapan dia. Mana bila kita cerita, kita memberi nilai. Sistem nilai itu, kita menanam sistem nilai dalam kepala dia. Macam hubun Nabi, suka cintakan Nabi, cintakan Allah, cintakan Rasul dan sebagainya itu. Jadi kita tidak boleh nak cerita berasaskan kepada asas akademik. Ini yang saya katakan tadi, ruku iman, ruku Islam, apa sekali macam nak suruh mudahkan bahasa. Kalau dia terdedah dengan bahasa yang baik-baik, maka besok bahasa dia baik. Tapi kalau dia terdedah dengan bahasa-bahasa yang tidak tersusun, maka besok bahasa dia pun tidak tersusun, sebab dia membentuk minda dia dalam persekitaran macam tu. Jadi oleh kerana itu, saya rasa dari segi ni, oleh kerana anak-anak kita sekarang ni dididik oleh persekitaran
oleh radio, oleh TV, oleh apa-apa sekeliling dia, maka saya rasa kontrol rumah tangga itu yang penting. Dan kontrol pula maknanya tak boleh kita nak kata jangan ni, kena, tak boleh. Kita kena wujudkan suatu persekitaran yang disebut sebagai kondusif. Persekitaran yang tidak diganggu oleh persekitaran yang lain. Ada orang zaman dulu kadang-kadang sebelum masa kita muda-muda tu, orang tak bagi anak dia tengok TV, tak boleh dengar radio, dia tak beli TV rumah Dia dia. pergi curi tengok rumah lain juga. Itulah. Tengok rumah lain juga. Ya, sebab persekitaran yang jauh tu dia stimulate dia supaya akhirnya dia keluar daripada persekitaran rumah dia pergi cari itu dengan cara yang liar. Maka lebih teruk daripada kita ada TV di rumah sendiri. Sebab tu sebenarnya sepatutnya kita dengan anak cucu ni, kita menonton TV, mendengar radio bersama-sama. Saya sampai budak tu, Datuk. Rumah tak ada radio. Jadi pagi pukul 8 tu, ayah pergi kerja, kita pergi rumah belakang tu. Rumah Haji Mahmud tu. Pergi dengar radio. Pukul 8 sampai pukul 9. Balik esok juga. Oh gitu, sekarang ni baru tahu lah. Lepas tu radio pakai bateri itu lagi ya. Jadi kita ada penonton-penonton saudara Haris Zainal, saudara Petri Kamal, dan saudara Muhammad Luqman Hakim ni dia tanya apa yang Datuk bincang lah. Assalamualaikum Prof, saya ada soalan. Adakah pendedahan kemajuan teknologi seperti smartphone yang menjadi pendorong kepada ilmu tak sempadan ini boleh memberi pro dan kontra pada pendidikan kanak-kanak zaman sekarang? Smartphone untuk anak-anak kecil. Sekarang anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun pun cucu saya tu bagi posnya. Bagi posnya. Ya, betul lah. Itu saya rasa macam penawar dan racun. Kalau kita halang dia daripada terdedah kepada teknologi moden, maka kita hanya boleh menghalang mereka itu dalam jangka masa yang sangat pendek dan dia akan mencari sendiri tanpa panduan. Jadi kita kena dedah kepada semua sistem nilai, semua apa yang ada, maka kita didik dia. Maknanya sebab tu kita kebersekalian kita. Saya rasa bila saya sebut masa saya duduk di England kan, kita dulu ayah kita, tak bagi nak belajar basikal pun tak boleh. Sehingga kita belajar sendiri, pandai sendiri sebagainya. Kemudian bila masuk Honda Cup, motosikal Honda Cup tu, ada budak-budak yang jatuh tengah jalan, kena aksiden dan sebagainya kerana tidak dilatih dengan baik. Tapi saya tengok yang menarik saya sampai sekarang ni, masa saya duduk di Canterbury tu, dia pagi-pagi dengan anak dia tu, dia naik basikal sama sekali. Jadi dengan sibuk kereta, dengan apa semua sekali, tapi dia bimbing di situlah anak dia. Jadi misalnya dalam kita bawa kereta satu, pandai bawa kereta satu, tetapi mahir di jalan raya itu sesuatu yang berbeza daripada pandai bawa kereta. Maknanya membawa diri dalam apa saja persekitaran yang ada, itu satu kemahiran yang tertentu yang dibentuk daripada psikologi hidup seorang itu. Dia panggil yang sentiasa sedar terhadap persekitaran yang ada. Kalau orang dididik dengan cara banyak luck, banyak no yang banyak sekali, maka dia akan mencari sendiri dengan cara yang salah. Itu dia kata yang abnormal dalam kehidupan dia. Jadi nak melahirkan orang yang normal itu, kita perlu pandai mendedahkan dia kepada semua yang ada di hadapan dia, kemudian kita bimbing dia bagaimana kita berurus dengan persekitaran. Itu penting itu. Jadi kalau kata gadget di kalangan anak-anak, itu kan orang masyarakat duduk kelahi kan. Sama ada patut bagi gadget kepada anak-anak pergi sekolah dulu kan.
ataupun tak patut. Oh ni kata patut, ni tak patut. Sebenarnya ada patut dan tak patut tu dia bersekali. Patut dan tak patut bersekali. Jadi bila patut nak dan tak patut, dibimbing. ya. Perlu Jadi kepada bimbingan. bimbingan tu pula secara yang memberi nilai. Bukan kita menetapkan sesuatu nilai itu dengan secara membabi buta begitu. Dia sendiri yang menentukan nilai itu. Nah ni kalau dia kata, kalau dia tengok benda tu tak betul, dia sendiri yang skip benda tu, yang tidak melihat ni, mana dia kata ini tak boleh. Itulah. Bukan ulama Islam saja, Datuk. Pakar-pakar pendidikan barat dan pakar-pakar bidang akhlak pun mereka kata peranan ibu bapa tu penting pada peringkat awal. Tapi kalau ibu bapa tak jalankan dengan elok, maka dia boleh menjadikan anak tu menyeleweng. Dan merosakkan dia punya fitrah. Sebab tu dikatakan anak-anak kecil itu adalah amanah kepada ibu bapa. Hati mereka yang bersih dan bernilai itu kena dibawa kepada benda-benda yang baik. Kalau tidak, mereka akan rosak. Sebab itu saya tengok kalau ulama-ulama dulu dan juga raja-raja dulu lah. Anak kecil itu dia dah panggil guru-guru, muadik tadi supaya didik anak-anak mereka. Tapi kita sekarang ni, guru kita tak kira apalah. Sebab kita sekarang guru pun secara profesional. Maknanya kita tak nak pilih sendiri macam orang zaman dulu. Jadi orang zaman dulu dia orang berada lah sebab tu dia boleh pilih guru. Dan saya nak tarik satu perhatian ni, saudari lah kot, Aslina Salim. Kata ada juga yang suka menghidangkan cerita fantasi pada kanak-kanak ni. Cerita sakti tanpa pendidikan Islam. Contoh, cerita Princess, Superman, berunsur sihir, tahyul. Anak-anak suka membezakan antara perkara yang sahih dan perkara batin. Macam mana kita banyak main-main ya. Akhir cicak main lah. Macam-macam main lah. Agak-agak. Kalau saya pun sekarang ni, saya kadang-kadang saya tumpan. Tapi tak boleh. Kita tua ni cepat mengantuk. Katalah di TV kita sekarang ni. Saya tidak tahu adakah real ke fantasi ke. Dia dah campur habis. Dicampur habis. Saya rasa mungkin itu satu ketinggian ilmu, ketinggian teknologi dalam masyarakat kita sekarang ni yang masyarakat manusia sudah mencapai satu tahap yang agak tinggi berbanding dengan dulu. Tetapi kalau nak banding dengan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, mungkin kita ni masih rendah. Jadi oleh kerana itu, saya rasa saya pun tak tahu sama ada kita memandang pasif terhadap kemajuan yang campur antara segala-galanya di hadapan itu ataupun tidak. Tapi saya melihat pada budak-budak cucu ni kan, bagaimana saya perhatikan, bagaimana dia memilih program. Dia memilih program. Budak-budak sekarang ni, kalau kita bagi satu, saya pun tak tahu apa-apa, macam komputer awal kan. Dia bila kita bentuk dia dengan program-program yang macam tu, dia akan menanam satu minat yang tertentu kepada alam-alam yang pada peringkat awal kita kata khayal. Tetapi dia membentuk kreativiti dalam diri manusia tu. Bila dia ada kreativiti dalam diri manusia tu, dia menjadi manusia yang kreatif. Jadi di sinilah, melalui kreativiti inilah kita masukkan unsur-unsur keimanan, unsur-unsur keislaman. Itu perlu kepada suatu pendekatan yang saya pun susah nak bagi tahu, tapi masing-masing kita tahu bagaimana cara kita bawa apa tu. Misalnya kalau nak didik dia dengan membaca Quran, dengan solat, dengan sebagaimana pendidikan yang tidak formal. Sekarang ini itu sangat penting. Jadi kita sekarang ini, kekurangan bangsa kita banyak menitik beratkan kepada pendidikan formal yang menitik beratkan tentang
kaedah-kaedah yang tertentu. Tetapi pendidikan yang informal itu sangat penting, memberi sistem nilai pada budak-budak, itu yang jadi masalah. Jadi oleh kerana kita berada dalam satu persekitaran yang dikatakan tadi kan, yang paling popular dalam hidup kita ialah media massa. Zaman dulu orang kata kalau bapa hidup kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau bapa burik, anak rintik. Mana sekarang ini tak ada dah. Tak ada. Sebab yang mendidik anak sebenarnya bukan kita, bukan keluarga, tetapi media massa itu. Jadi pandai-pandai kita mendedahkan anak kita kepada media massa yang jenis boleh membuka minda dan sebagainya, dan tidak memberi, kita katakan macam semalam yang doktor kami ada kata masalah apa tu, edit. Yang dia pornografi. Maknanya bukan tu sajalah. Mana dia macam suka kepada sesuatu tu tanpa perkiraan. Terlampau suka pada kartun. Yes. Terlampau suka kepada cerita-cerita khayal. Yes. Jadi dia tidak boleh memberi suatu ruang yang lebih luas kepada dia punya imaginasi dan sebagainya. Itu perlu dielakkan juga. Jadi kalau budak-budak tu terlampau sangat pada sesuatu jurusan tu, kita perlu didik supaya perbagaikan dalam Dia Datuk Yusmain ni, Mamak Yusof ni kira salam. Salam Datuk. Waalaikumsalam. Ada ibu bapa yang tak ambil kisah sangat lah. Yang dia ikutlah anak dia nak baca apa, nak tonton apa. Yang menyebabkan mungkin yang jadi guru dia tu orang etis, orang ada agama atau benda-benda yang tak adilah. Kita pornografi pun saya dengar sekarang ni budak tingkat 1, tingkat 2 pun dah tengok benda-benda macam tu. Jadi sangat menggerunkan. Macam mana nasihat benda-benda macam ni lah. Dari bapa yang tak ambil berat tentang anak-anak. Tak pernah pergi check lebih anak apa belajar, apa baca buku dan macam-macam lah. Sebab bapa sekarang ni semua kerja di luar rumah. Ibu bapa dia pun tinggal dengan orang gaji ya. Lepas tu macam-macam budak gadget ada, duit pula tak tahu setengah-setengah sekolah tu. Anak pergi sekolah rendah tu bagi RM10 dah. Kalau tak nak guna anak. Macam mana? Ibu bapa yang memang ada enteng lah. Itu kata mereka yang sudah dirusakkan oleh nilai-nilai sekularisme, materialisme dan sebagainya. Jadi kita kata dulu kita berteori sebenarnya modernisasi itu ialah westernisasi. Kita modernkan hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita. Sebenarnya kita menjadikan kita, masyarakat kita dan keluarga kita itu sebagai western, orang barat yang liberalism, barat dan sebagainya. Jadi inilah yang datang kepada kita sekarang, pengaruh-pengaruh barat yang melampau melalui langit terbuka dan sebagainya. Tetapi malangnya yang menerima nisbah dia, yang pengaruh barat sekarang ni, dia ada macam kita katakan madu dan racun itu kan. Mereka sendiri, mereka tahu memilih daripada madu dan racun ini sebagai satu keperluan yang biasa harian. Mereka itu lebih tahu memilih macam mana memilih madu daripada racun. Tetapi kita tak tahu nak pilih. Saya rasa kalau nak banding lah sekarang ni, nak suruh orang muda faham. Macam yang kita hadapi sehari dua ni dari segi politik. Politik orang muda faham sekarang ni. Orang kita suka politik. Kita sekarang ini kita amalkan dia liberalisme barat. Jadi politik demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal ni awak bebas untuk buat sesuatu kerana kita ada sikap demokratik. Dan kita pula liberal, tidak konservatif, kita tak suka banyak terikat dengan apa-apa. Okey. Orang barat, dia budaya dia tu.
Demokrasi liberal tu sesuai dengan budaya dia yang sejak daripada turun-temurun dia mentaliti dia liberal. Tetapi kita ni bila kita kata demokrasi itu liberal sangat, maka kita tidak tahu batas-batas yang tertentu. Ini kalau dalam politik ni saya kata sebab itulah kalau kita baca Soekarno bagaimana beliau memperkenalkan demokrasi terpimpin. Sebab orang kita ni bila dibuka begitu luas, dia terdedah apa saja tapi dia tak tahu memilih. Jadi begitulah pendidikan kita. Jadi oleh kerana itu, sekarang ini peranan ibu bapa lebih penting daripada dulu untuk menentukan jalan hidup anak cucu dia. Sebab itu orang kata dulu kalau anak daripada keluarga-keluarga yang baik-baik tentu baik. Tidak semesti. Sebab banyak benda yang masuk dalam kehidupan kita sekarang. Sekarang ni kalau kita baca ada hadis Nabi lah. Biasa kita macam dengar benda-benda khayal. Baca Quran, nak menangis, semayang, khusyuk. Saya benda tu ketika dia daripada kecil lagi. Pak besar, pak tua pun macam tu dah. Jadi semayang jadi rutin, ibadat-ibadat jadi rutin. Macam mana kita nak menanam benda-benda macam ni lah. Walaupun sedikit demi sedikit supaya ada kata muraqabah, ada rasa khusyuk, ada rasa ikhlas. Dan agama benda-benda tu lah. Ya, Ajar, betul. tapi kalau Saya lebih suka apa tu kata menanam sistem nilai tadilah. Kemahiran satu, dia mahir membaca Quran. Okey. Tetapi apakah ada nilai Quranik dalam diri dia? Itu satu hal. Jadi nak masukkan sistem nilai Quran itu menjadi kita kata banyak kita kalau di sekolah-sekolah agama kan al-jailul Qurani, kita melahirkan generasi Quran atau Farid, jalur Quran ni Farid. Ya? Unggul. Jalur Quran ni Farid. Ya, yang unggul lah. Okey. Jadi masalah sekarang ni, apakah kita masuk dengan al-jailul Quran ni sendiri itu? Adakah kita bagi dia hafal Quran, hari-hari dia baca Quran dan sebagainya, tetapi tanpa penjiwaan yang sebenar. Jadi soal sekarang ni, adakah kita mendidik anak-anak kita menjiwai apa yang sebenarnya isi Islam itu? Misalnya orang melatih anak dia memberi sedekah. Melatih anak-anak dia bersimpati dengan orang miskin. Melatih anak dia itu. Jadi anak-anak dia pun akan menerima nilai itu daripada dia. Dia memberi nilai itu, kadang-kadang pemberian nilai itu secara yang formal tadi, dan satu lagi ialah yang lebih memberi kesan yang mendalam ialah yang tidak formal. Pembawaan kita sendiri dalam keluarga itu menjadi petunjuk kepada anak-anak itu untuk menentukan ke mana mereka akan pergi. Ini masalah yang rumit untuk sekarang ini lah. Ada orang ni jenis saya terbaca anak Stalin anak Stalin Rusia tu. Dia tak ada dorongan luar. Tapi dorongan diri dia sendiri sampai dia bawa anak-anak dia berhijrah keluar daripada negeri komunis yang tak ada agama tu kerana dia rasa macam dia perlu kepada agama. Dia kata hidup tanpa agama, hidup tanpa Tuhan ni bukan hidup. Ada juga terjadi macam tu. Macam mana kita tengok setengah orang macam itulah orang setengah-setengah macam apa Yusuf Kek apa semua tu. Ramai juga orang-orang yang dah tenggelam dalam kekufuran, tenggelam dalam kemewahan. Tiba-tiba dia boleh dah tua lah. Dia panggil reaksi kepada persekitaran yang ada. Sebenarnya kalau kita berada dalam satu sekitaran yang ekstremis, maka kita akan memberi reaksi yang ekstremis kepada persekitaran itu. Mungkin dia tengok Stalin ni, pok dia ni, orang etis, orang yang apa-apa semua sekali.
dia mula membenci persekitaran yang ada di kalangan keluarga dia, maka dia mencari sendiri. Kalau kita baca sejarah Buddha kan, Buddha ni ialah anak raja yang mewah, anak raja yang manja, yang mewah dan sebagainya, tetapi dia akhir sekali tercetus di dalam mindanya, saya nak tengok dunia luar. Saya nak tengok dunia luar. Bila dia tengok dunia luar, maka dia dapati bahawa dunia luar itu tidak sama dengan apa yang diberi tutorial oleh orang sekitar dia. Barulah dia mula mencintai apa yang sebelumnya tidak ada pada dia. Dia mula dia kata apa tu, mencari kebenaran, mencari apa semua sekali itu. Gandhi macam tu juga kan, mencari kebenaran sendiri. Ini cerita-cerita orang yang mencari kebenaran sendiri itu. Jadi menyebabkan orang ini dia memberontak terhadap persekitaran awal yang ada di kalangan dia tu. Jadi ini orang panggil mencari kebenaran. Sebab tu kalau saya ingat Okey Rahmat itu, dulu Pak Okey Rahmat dia kata Buddha ni seorang nabi. Tapi Nabi bukan rasul. Bagi Pak Okey Rahmat lah, budak-budak marah habis kat dia. Sebab dia kata Buddha ni Nabi. Sebab mencari kebenaran itu, dia sampai dia kata rupa-rupa kita ada Tuhan macam sekian. Dia nak tanya ni, yang dah masuk dengan kita ni, Azad Hassan ni, Lokman, Juwairiyah Hassan, ni pelajar kita ni di Pahang. Ni Datuk. Kalau kita kata orang yang ada pengetahuan lah, orang tinggi pengetahuan, dia boleh didik anak, dia boleh cari buku untuk anak-anak dia, dia cari video-video yang baik. Katalah orang biasa, orang awam yang biasa lah, orang ramai ni. Macam mana mereka nak jaga anak-anak mereka ni? Berbeza dengan kata golongan yang pengetahuan tu, dia ada basic lah. Tapi golongan yang kata biasa-biasa lah, orang awam ni. Macam mana? Sekarang ni dia nak juga macam orang lain tadi. Macam ni. Macam mana kita memenuhi selera makan? Ya tak? Selera makan kita orang kaya, kita orang miskin. Orang kaya ada selera makan, orang miskin ada selera makan. Orang kaya ada bahan untuk memenuhi selera dia. Orang miskin pun ada bahan yang tertentu untuk memenuhi selera dia. Saya rasa itulah kekayaan Tuhan. Maknanya sama ada anda orang kaya atau orang miskin, anda mempunyai peluang yang sama untuk mendapat bahan-bahan yang boleh memenuhi cita rasa. Itu kan? Jadi masalahnya, bagaimana, jadi tak ada beza sebenarnya kaya ke miskin ya, dari segi memenuhi cita rasa, perasaan sendiri dan sebagainya, sama-sama ada peluang. Cuma peluang yang ada di sekitar anda itu sama ada anda mengambil faedah daripada peluang itu atau tidak. Jadi orang kaya yang tidak mengambil faedah daripada peluang yang ada di sekitar dia, dia rasa tidak pernah berpuas hati dalam hidup dia. Sedangkan yang si miskin itu, yang tahu mengambil peluang daripada persekitaran hidup dia, dia rasa bahagia, tak ada masalah. Makan nasi dengan budu, kata orang kampung kan. Makan nasi dengan budu, tetapi hidup dia berpuas hati. Yang orang ni makan nasi dengan apa-apa semua sekali. Ingat, ini saya ni orang jenis tak sekolah Melayu ni. Ingat Dr. Kamil? Ya. Ni Dr. Kamil sendiri, kakak Hasnah tu orang sekolah Melayu. Saya curi-curi baca lah kan buku-buku teks di sekolah tu. Dia panggil apa cerita tu? Orang miskin gemuk. Orang kaya tu kurus. Jadi orang kaya tu tanya, macam mana kita ni berjiran? Saya kaya, awak miskin. Tetapi saya kurus. Dan awak gemuk. Itu satu hikmah yang sampai sekarang ini. Dia kata orang kaya tu kata, aku tak lalu makan. Mu macam mana? Dia kata, saya lalu. Macam mana mu makan? Dia kata, bila kamu makan,
saya duduk tunggu masa hidangan kamu tu dihidangkan. Jadi bila bau semerbuk hidangan rumah kamu tu masuk rumah saya, masa itulah saya makan. Sebab selera saya menjadi tinggi kerana bau sedap daripada rumah kamu. Sedangkan tuan punya makanan tu tak ada. Jadi dia hanya tumpang angin saja. Begitu. Maknanya orang miskin ke kaya ke, dia ada persekitaran yang serupa. Sama ada awak boleh mengambil faedah daripada persekitaran atau tidak, sama lah. Dari segi hiburan. Hiburan atau kemudahan. Dia ni ada basikal, dia ni ada kapal terbang, sama lah. Sebab dia punya needs tu, jadi dia punya keperluan itu macam, saya pun tak tahu, ini kita kata itulah kodrat dan iradat Tuhan yang menjadikan manusia itu semua boleh berbahagia dan semua terdedah kepada kekecewaan dan kemeranaan. Datuk, saya baca buku Allah Nasir Ulwan ni. Dia ada cerita, sebenarnya bukan ulama kita saja. Mari pendapat-pendapat orang Britain, pendapat Gandhi yang Datuk sebut tadi. Mereka ni juga mengatakan agama tidak boleh mengkesampingkan akhlak. Sebab tu dia kata kalau ada agama tapi tak ada akhlak, tak ada faedah juga. Jadi mereka juga mengatakan kalau tidak ada akhlak, dia tidak akan ada percaya kepada Tuhan, percaya kepada roh, percaya kepada hisab. Dan benda-benda ni dia kata boleh tanam daripada masa kecil lagi. Jadi macam mana proses? Dia pertama sekali al-hikmah tu, kita wisdom tu ialah sifatnya universal. Tak kira lah anda seorang Muslim ke, Kristian ke, ataupun orang yang tidak ada agama ke. Ada kawan-kawan, adalah saya dalam pengalaman saya bergaul dengan rakan-rakan bukan Islam dalam negara kita ni, ada seorang tu dia tua dia kata aku ni atheist. Aku tak ada agama. Jadi dia berakhlak tinggi tapi atheist, tidak ada agama. Dia kata kalau saya buat baik, saya rasa baik. Orang apa pun, sampai dia kata, lama kira halal haram. Mana ada yang betul-betul halal macam mu kata tu. Jadi dia macam tu. Jadi oleh kerana itu, saya rasa pada pandangan Islam, Islam tidak membezakan antara segala peraturan yang ada dalam hidup ni dengan moral. Dalam kalau kita disiplin saya ni syariah dan undang-undang, dia kata law and morality. Law and morality ni dalam sistem barat dia memisahkan antara undang-undang dan akhlak dan moral. Jadi bila dia pisahkan antara undang-undang dan akhlak, maka nampaklah kasarah undang-undang itu. Tapi dalam Islam antara moral dengan undang-undang itu dia tidak dipisahkan. Itu yang istimewanya Islam ini daripada agama-agama yang di barat tu, yang memisahkan kehidupan moden ni, yang memisahkan antara, dalam dunia moden dia kata macam ni, akhlak ini sama seperti air, dia akan mengikut pembentung dia. Kalau satu masyarakat dan budaya tu dia kata ini adalah morally, ini adalah yang akhlaki, maka dia kata akhlak lah. Sebab tu orang barat dia duduk bercium tengah jalan, dia duduk berdakap tengah jalan. Itu bukan bertentangan dengan moral. Sebab dia kata, sebab bila masyarakat menerima itu dianggap sebagai benda yang tidak bertentangan dengan moral lah. Tapi kita moral ni ditentukan oleh satu sifat-sifat tertentu dalam Islam. Sebab itu Islam tu dia tidak membezakan antara din wa dunia, Islam, agama dan dunia, antara akhlak dan perbuatan lahir dan sebagainya. Dia campur semua sekali dalam satu kesatuan yang semua sekali. Sebab itu dia kata, saya rasalah keistimewaan Islam kita ni, kita boleh hidup dalam keadaan mana sekalipun, tetapi kita tidak akan hanyut. Sebab kita mempunyai asas akhlak
dunia, akhirat, dan sebagainya. Itu yang jadi oleh kerana itu sejak daripada anak kita lahir, kita kena latih supaya kehidupan dia itu adalah campuran daripada kemajuan material dan kemajuan moral. Daripada kemajuan kefahaman dengan kemajuan yang akhlak. Sebab itu seorang saintis Muslim, dia dengan sendirinya dia ada batas-batas yang tertentu. Misalnya seorang engineer Muslim, seorang Muslim, peniaga Muslim, dia dikontrol oleh akhlak dia atau moral dia. Oleh kerana itu, saya tengok sekarang ni, katalah, mengapa orang kita rasuah? Betul lah Imam Ghazali kata, orang yang jahat itu kadang-kadang bukan artinya orang yang tidak ada akhlak, tetapi dia berada di bawah tekanan yang tertentu, maka dia tidak menggunakan sistem nilai dalam kepala dia kerana dia tidak ada sesuatu yang materialistik. Dia kata misalnya gini, seorang yang tidak memberi sedekah, tidak mestinya dia kedekut. Tetapi dia tidak ada duit untuk bersedekah. Seorang yang banyak memberi sedekah, tidak mesti dia itu pemurah. Tapi kerana dia ada duit banyak, maka dia bersedekah. Itu sebab tu kita kata Imam Ghazali dengan tafsiran tidakkah falsafah akhlak, Imam Ghazali itu, dia tu, maka itulah dia katakan akhlak itu sesuatu yang abstrak dalam diri dia, dia tidak boleh dilihat daripada tindak tanduk luaran. Seorang itu dia kontrol dalam diri dia. Oleh kerana itu yang dikatakan orang kita banyak makan rasuah dalam kehidupan kita tu. Lepas tu kita duk bagi, duk pump, mesti akhlak, mesti apa semua sekali. Dah ada dalam diri dia tu, tetapi didorong oleh sesuatu yang lain, maka dia tidak mampu untuk berada bersama akhlak dia terus menerus. Itu yang jadi masalah masyarakat kita. Tak dengar ni, mute tu, Dr. Kamil. Kita ada pandangan player-player kita yang minta Datuk komen lah. Apa dia? Daripada Putrajaya nama Takiah ni, ada setengah ibu bapa terlalu mengejar perkembangan teknologi. Namun perkembangan itu tidak selari dengan pembentukan nilai dan penghayatan agama kepada anak-anak. Hafizah Efah pula mengatakan, mohon cadangan Puan Datuk, apakah keadaan yang boleh digunakan dalam membentuk jati diri dan adab anak-anak dalam proses pengajaran pasca pandemik COVID-19? Kerana pendidikan secara virtual menjarakkan hubungan guru dan murid. Muhammad Luqman pula mengatakan, pada pendapat Prof, adakah ada role model sistem pendidikan zaman moden ini yang boleh membantu seorang pelajar mencapai pencapaian material dan moral? Saya kata nak jadi seorang Muslim yang baik, kita tak boleh anti teknologi. Teknologi ini sesuatu yang tabi'i. Bila Tuhan kata Iqra' Iqra'il Quran, maknanya bila kata Iqra' tu, Iqra'il Quran waqra'il alam. Bacalah Quran dan bacalah alam sekitar. Maknanya kalau kita bincang tentang sekarang ni apa tu, teknologi berapa sekarang ni? Teknologi ke berapa sekarang ni? Maklumat kan, teknologi macam-macam sekarang ni kan. 4.0 lah macam-macam. Teknologi itu. Kita perlu mencapai nilai atau tahap teknologi yang tinggi, tetapi kita tidak akan mengorbankan sistem nilai akhlak kita. Oleh kerana itu, ambillah teknologi itu setinggi-tingginya dan kita boleh mengimbangkan teknologi itu dengan akhlak kita. Sekarang ini orang duduk negatif terhadap misalnya belajar, tidak berhadapan dengan guru, dengan tidak ada mursyid dan sebagainya. Tetapi saya rasa itu sikap pasif kita terhadap kemajuan teknologi. Itulah yang menyebabkan orang-orang Islam tidak boleh maju.
Saya rasa kita terima apa saja teknologi yang paling tinggi sekali, tetapi kita kena imbangkan. Itu masalah pengimbangan itu yang kita tidak lakukan. Bila kita dapat teknologi, kita guna teknologi sepenuhnya. Tapi kita tidak mengimbangi teknologi. Misalnya, adakah oleh kerana kita tak nak accident, kita membatasi diri kita daripada kemahiran membawa kereta dengan laju, ataupun membeli kereta yang kuasa kuda yang banyak, yang tinggi, kerana takut accident, itu satu pemikiran tak betul. Kita takut accident itu, kita boleh pakai kereta paling laju, bawa laju, tetapi disiplin. Di jalan raya dan sebagainya itu kita mesti imbangkan dengan kelajuan itu. Sebab kalau kita tahu bagaimana kita ukur kekuatan pandangan kita, kekuatan minda kita, react kita terhadap sesuatu di sekitaran, maka kita boleh bawa laju. Tapi kalau kita tidak ada bekalan tu, mata kita dah lemah, tua, reaksi kita tak boleh nak bawa laju. Jadi itu yang saya nak nasihatkan kepada masyarakat kita. Sekarang ni bila kita ada dalam keadaan pandemik, kita mesti mencari suatu sumber ilmu melalui apa saja, walaupun sekarang ini tidak berguru di hadapan, tapi kita ada satu skim ilmu, itu dia kata, siapa yang belajar tanpa guru fa innahu fi dhalalin. Siapa yang belajar tanpa guru, maka dia adalah orang yang sesat. Maksudnya bukan tanpa guru di sini mesti berdepan terus, tapi sesiapa yang belajar tidak berasaskan kepada satu disiplin ilmu yang tertentu. Maknanya tanpa guru tu kita reka-reka bentuk sendiri yang ilmu salah tu lah. Itu tanpa guru. Tetapi kalau tanpa guru berasas, kata ini baca, tapi kita baca tu berasas atas disiplin ilmu yang tertentu. Orang baca jurnal. Berapa ramai guru yang periksa jurnal kita sebagainya itu. Itu bukan kita tanpa guru. Jadi sekarang ni pun saya sebenarnya bimbang masa saya duduk di UPSI dulu, saya dengar macam mana sebuah universiti pendidikan yang kena begini. Kadang-kadang saya main rasa betul ke fungsi universiti ini, sebab dia sudah maknanya dia gagal mencari sesuatu yang unggul dari perspektif dia sebagai sebuah universiti pendidikan. Jadi kadang-kadang dia terpaksa pergi cari benda-benda lain. Maknanya orang panggil psikologi pendalihan tu memang ada. Oleh kerana itu, sekarang ni kita sepatutnya mengikuti segala kemajuan teknologi yang ada, tapi balance tu kita kena adakan. Imbangan daripada Islam tu perlu ada. Tetapi imbangan Islam tu janganlah kita beri dengan secara retorik. Masalah sekarang ni kita bagi secara yang retorik. Yang itu yang kita cuba bangkitkan tadi. Ni Datuk, kita dah sampai pukul 10 dah ni, 10 suku dah. Ya ke? Okey. Saya nak baca dua ni. Satu, Abang ke Abang ni. Salah untukmu di masa ini, apakah pembelajaran paling terbaik untuk anak-anak aliran kebangsaan atau agama? Contoh pondok. Yunan Abdul Samad, sistem pendidikan sudah meninggalkan ajar tasawuf. Sebab itu akhlak remaja kita tidak beradab. Bukan sebab teknologi, sudah sekian lama ajaran tasawuf ditinggalkan oleh sistem pendidikan negara. Kemudian Aslina Salim juga setuju dengan Prof. Ilmu dan teknologi perlu dikuasai untuk dipandu dengan cara lebih maksimum. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan untuk penutup ni juga, selain daripada komen yang tadi, saya nak satu hadis Nabi lah, saya nak hujungkan dengan satu hadis Nabi. Ibnu Hibban meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, katanya Rasulullah mengatakan anak-anak kecil itu kena akikah pada hari ke-7, diberi nama. Kemudian bila sampai umur 6 tahun diajar adab. Bila sampai umur 9 tahun dipisahkan tempat tidur. Bila sampai umur 13 tahun dipukul jika tak sembahyang dan puasa. Bila sampai umur 16 tahun dikahwinkan oleh bapaknya. Kemudian
katakanlah kepada anak tadi, aku telah mengajar kamu adab dan mengajar kamu dan sudah mengkahwinkan kamu. Aku memohon pertolongan jauh daripada Allah dari fitnah dunia dan azab kamu di akhirat. Sebagai kesimpulan Datuk sekali lah dengan Ya. 2-3 pandangan tadi. Dia macam ni lah. Saya menganjurkan supaya anak-anak muda kita cuba mendekati teori keilmuan yang bersepadu ataupun kehidupan yang bersepadu. Itu sepaduan itu adalah corak hidup Islam. Jadi kesepaduan itu saya nak cadangkan kalau kita zaman dulu Kamal Hassan lah yang banyak menulis tentang kesepaduan ilmu dan sebagainya itu. Jadi mengikut teori kesepaduan ini, dia tidak ada satu perasaan negatif terhadap apa saja kemajuan dan sebagainya. Kemudian latihan-latihan daripada kecil tu, dia tidak boleh statik. Saya pun rasa susahlah nak fikir tentang masyarakat kita. Jadi kalau kita terlampau klasik, kita hanya mengambil tradisi-tradisi lama kita untuk terapkan dalam masyarakat kita. Nak pergi sekolah Inggeris ke, sekolah Arab ke, sekolah pondok ke, sekolah apa semua sekali. Di mana pun boleh. Tetapi adakah kesepaduan ilmu tu terdapat di situ? Jadi mungkin katalah zaman Imam Syafi'i, ada berapa jenis ilmu di zaman dia. Kalau ilmu zaman Syafi'i, Imam Syafi'i itu ada ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu bahasa, ilmu balaghah dan sebagainya. Itu saja. Maka dia boleh tabahur dalam masa itu dah. Tetapi sekarang ini, saya ingat saya dengan pelajar-pelajar, saya masuk dalam kelas, kata saya dengan Tok Kenali, mana lebih hebat. Budak-budak senyum. Mana Ustaz? Ustaz tersebut agaknya hebat Tok Kenali apa semua sekali. Saya kata Tok Kenali pandai bawa kereta ke? Budak-budak sukalah. Saya lebih pada Tok Kenali, saya pandai bawa kereta. Jadi oleh kerana saya nak ikut Tok Kenali sangat tu, kereta tak bawa, jalan kaki tak pakai kasut, warak macam ni macam ni. Setiap dunia itu, setiap masa itu ada spek dia yang tersendiri. Maka kita perlu turut spirit itu. Jadi katalah, Nabi kata alimu auladakum apa tu ar-rimaya, apa tu berenang, tibaha. Janganlah pula kita sekarang ni nak mengajar anak kita bermanah, berenang, naik kuda dan sebagainya. Maknanya itulah teknologi yang paling tinggi pada waktu itu. Kemahiran yang paling tinggi pada waktu itu. Maka carilah kemahiran paling tinggi untuk anak-anak kita sekarang. Yang itu dia panggil cara kita mentafsirkan Quran dan Sunnah. Jadi oleh kerana itu, maka saya rasa jangan takut kepada kemajuan dunia dengan anggapan bahawa kemajuan dunia itu akan menghalang kemajuan agama dan akhirat untuk anak-anak kita. Maka pada pandangan saya lah, carilah kemahiran dunia setinggi langit pun tetapi kena imbalkan kemajuan itu dengan apa yang saya katakan tadi, konsep integrasi tadi, maka kita lahirlah sebagai orang yang unggul. Ni contoh ni kan, nak duk puji siapa dia ni, yang ketua pengarah, yang ketua pengarah kesihatan sekarang ni lah. Nama apa tu? Dulu dia nak jadi ustaz tu. Nur Hisham. Dulu nak jadi ustaz. Dia nak jadi ustaz dulu tu. Dia budak ni, budak baru, budak-budak yang miskin, duduk teduh dengan Nik Mahyudin apa semua sekali. Maka cita-cita dia nak jadi ustaz sebab dia nak jadi orang Islam betul-betul. Nik Mahyudin kata tidak semestinya jadi ustaz, nak jadi Muslim yang baik tu. Kamu pergi belajar belah ni pun tapi dengan membawa nilai Islam ke dalam. Sebab tu banyak orang ceritanya seorang yang sangat committed dengan keislamannya. Orang tak tahu dia ni budak kulit Islam ni. Banyak orang tak tahu. Banyak orang tak tahu. Dia sangat committed dengan keislaman. Kalau dia musafir pun sangat Muslim. Lagak dia. Sebab tu sekarang ni dia boleh berdiri sebagai seorang yang unggul. Tidak patah hati. Tidak apa semua sekali. Itu kita nak orang Muslim kita. Seorang yang
ada mempunyai mentaliti yang tinggi dari segi kemajuan dunia, tetapi sangat committed dengan keagamaannya. InsyaAllah Terima kita kasih Datuk. Terima kasih. Okey, sama. Datuk sebagai orang yang berpengalaman 50 tahun di pusat pengajian tinggi dan dah mempunyai anak, cucu, berpengalaman. Saya rasa kita nak korek lagi lah untuk masa-masa depan. Banyak lagi tentang parenting ibu bapa yang muda-muda lah. Bagaimana nak mendidik anak daripada kecil sampailah dewasa. Khususnya dalam fizikal, intelektual, kejiwaan, sosial, hatta kepada soal pendidikan seks dan sebagainya. Seperti yang digambarkan dalam teks oleh Allah Nasir Uluan. Dan saya akan bertanya Datuk tentang amalan-amalan yang kita lakukan dan mungkin juga yang banyak sebut tu, apa yang ada dalam kitab tu tak semestinya Datuk peratus kita ikut, tapi spirit dia yang kita nak. Soal kata tadi contoh main panah, main pedang dan sebagainya. Tapi yang penting ialah kemahiran. Kata orang kalau tak pandai baca boleh tanya orang. Tapi kalau tak pandai berenang terus tenggelam. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Terutama sekali saya menjemput ibu bapa yang muda-muda lah, terutama sekali yang tak sempat nak baca buku dan sebagainya. InsyaAllah Datuk akan memberi pengalaman-pengalaman dia. Saya rasa kita ada 4-5 minggu juga ni. Nak habiskan tajuk ni. Saya seronok lah walaupun tak bersemangat. Biasa saja kita cakap. Tapi saya rasa ada banyak kata-kata hikmat. Terutama daripada orang-orang yang senior untuk menjaga dan memberi maklumat kepada orang muda. Jadi saya berhenti situ dahulu. Semoga ada faedah dan manfaat yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada kelemahan dan kedaifan kita. Sekian. Terima kasih Datuk. Terima kasih Dr. Basri dan para pelayar sekalian. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.